Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currentsville MY. Bekas ahli parlimen dedah terima cek sebanyak RM600.000 daripada Najib Razak. Adakah ini skandal atau sumbangan politik? Skandal melibatkan dana daripada SRC International sekali lagi menjadi perhatian ramai apabila bekas ahli parlimen Pasir Mas Ibrahim Ali mendedahkan di Mahkamah Tinggi bahawa beliau pernah menerima cek bernilai RM600.000 daripada Datuk Seri Najib Razak pada tahun 2015. Pendedahan ini membuka semula perbincangan mengenai hubungan antara dana politik dan penyalahgunaan kuasa dalam kalangan pemimpin negara. Ibrahim yang pernah menjadi ahli parlimen di bawah tiket PAS sebelum menjadi mesra Barisan Nasional mendakwa tidak pernah mempertikaikan sumber dana tersebut kerana ketika itu Najib adalah Perdana Menteri dan Presiden UMNO. Namun, fakta-fakta yang dikemukakan dalam perbicaraan ini menunjukkan bahawa cek tersebut dikeluarkan oleh Jendela Pinggiran Sendirian Berhad ataupun JPSB, sebuah anak syarikat SRC International yang merupakan entiti di bawah kendalian 1MDB. Menurut keterangan Ibrahim di mahkamah, beliau percaya wang tersebut adalah sumbangan untuk menampung perbelanjaan kerja-kerja di kawasan parlimennya serta melangsaikan hutang peribadi yang ditanggungnya semasa pilihan raya. Ibrahim mendedahkan bahawa beliau bertemu Najib 2 hari selepas tewas dalam pilihan raya umum ke-13 dan meluahkan perasaannya kepada Najib tentang kesulitan kewangan yang dialaminya. Najib kemudiannya mengeluarkan buku cek dari laci mejanya dan terus menulis cek RM600.000 tersebut di hadapan Ibrahim. Dan Ibrahim dalam keterangannya mengakui bahawa beliau tidak pernah bertanya tentang sumber wang itu kerana percaya ia adalah sumbangan sah daripada UMNO ataupun Najib sendiri. Bagaimanapun, segalanya berubah apabila beliau membaca sebuah artikel di akhbar The Edge pada tahun 2021 yang mendedahkan bahawa wang itu sebenarnya berasal daripada dana SRC International. SRC International yang pada asalnya ditubuhkan untuk melabur dalam sektor tenaga dan sumber semula jadi, sebelum ini telah disalurkan dana sebanyak RM4 bilion daripada kumpulan wang amanah pencen ataupun KWAP. Daripada jumlah tersebut, sebanyak RM3.6 bilion telah dipindahkan ke anak syarikat SRC di British Virgin Islands kononnya untuk tujuan pelaburan luar negara. Manakala 400 juta lagi digunakan untuk keperluan modal kerja di Malaysia. Daripada dana yang disimpan di dalam negara ini, sebahagian besar daripadanya telah dipindahkan melalui beberapa entiti sebelum sampai kepada penerima seperti UMNO dan pelbagai individu termasuklah Ibrahim. Mahkamah turut dimaklumkan bahawa bekas pengarah SRC International Suboh Yassin dan bekas ketua pegawai eksekutif SRC Nik Faisal Arif Kamil telah menandatangani cek kosong yang kemudiannya diserahkan kepada Najib. Cek-cek ini digunakan untuk pelbagai pembayaran termasuklah kepada Jendela Pinggiran yang kemudiannya menjadi saluran kepada sumbangan RM600.000 kepada Ibrahim Ali. Ketika sesi soal balas oleh Peguam UMNO, Ibrahim menegaskan bahawa beliau tidak tahu menahu tentang asal-usul wang tersebut pada masa itu. Beliau juga mengakui telah membelanjakan keseluruhan wang tersebut dan tidak berada dalam kedudukan kewangan untuk memulangkannya. Namun, Ibrahim menyatakan rasa kesal dan menyifatkan tindakan Najib memberikan cek daripada akaun syarikat adalah sesuatu yang tidak jujur. Beliau turut menambah bahawa jika beliau tahu wang tersebut berasal daripada dana yang diselewengkan,
beliau tidak akan menerimanya. Meskipun begitu, Ibrahim tetap mempertahankan bahwa beliau kekal sebagai ahli politik yang bermoral sepanjang 40 tahun karirnya. Satu kenyataan yang mencetuskan gelak ketawa di mahkamah. Kes ini juga membawa fokus kepada persoalan yang lebih besar. Sejauh manakah dana politik di Malaysia dikawal selia dan adakah ia digunakan dengan cara yang telus? UMNO dalam pembelajaannya mendakwa bahwa wang yang diterima adalah derma politik untuk aktiviti tanggung jawab sosial korporat ataupun CSR parti. Namun, plaintiff mendakwa wang tersebut adalah sebahagian daripada slush fund bernilai 4 bilion ringgit yang diselewengkan daripada SRC International dan digunakan untuk kepentingan politik. Kes ini turut memberi gambaran jelas tentang bagaimana wang awam boleh dengan mudah disalurkan ke dalam akaun pribadi atau parti politik melalui jaringan syarikat yang kompleks. Apa yang lebih menarik adalah bagaimana pendedahan ini memberikan perspektif baru tentang hubungan antara Najib dan individu seperti Ibrahim. Sebagai seorang ahli politik veteran, Ibrahim sepatutnya lebih berhati-hati dalam menerima wang tanpa mengetahui sumbernya. Adakah ini menunjukkan kelemahan integriti atau hanya naivety di pihak Ibrahim? Pada masa yang sama, ia juga membuka persoalan tentang bagaimana Najib yang memegang kuasa tertinggi dalam kerajaan dan UMNO pada masa itu boleh dengan mudah menggunakan dana syarikat untuk memenuhi agenda politiknya. Bagi Najib, ini adalah satu lagi tamparan terhadap legasinya yang sudah tercalar akibat skandal 1MDB dan SRC International. Walaupun beliau kini sedang menjalani hukuman penjara, pendedahan seperti ini terus memperkuatkan persepsi bahwa beliau merupakan perancang utama dalam rangkaian penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan dana rakyat. Lebih daripada sekadar isu individu, kes ini mencerminkan cabaran yang dihadapi oleh sistem politik Malaysia dalam memastikan ketelusan dan accountability. Dalam konteks yang lebih luas, ia juga menimbulkan persoalan sama ada reformasi institusi yang dijanjikan selepas perubahan kerajaan pada 2018 benar-benar telah dilaksanakan. Adakah kita telah belajar daripada skandal-skandal besar seperti ini? Atau adakah budaya penyalahgunaan kuasa masih berleluasa dalam kalangan pemimpin kita? Jadi, persoalan besar yang perlu kita bincang adalah apakah pemberian cek RM600.000 ini benar-benar sekadar bantuan politik atau ia sebenarnya merupakan salah satu contoh penyalahgunaan dana rakyat? Apakah tindakan yang harus diambil terhadap Ibrahim yang mengaku telah menggunakan uang itu tetapi mendakwa dirinya tidak tahu sumber sebenar dana tersebut? Dan lebih penting lagi, bagaimana kita sebagai rakyat boleh memastikan bahwa dana awam tidak lagi diselewengkan untuk kepentingan politik pribadi. Jangan lupa, walaupun banyak janji reformasi dibuat selepas PRU 14, adakah isu-isu seperti ini menunjukkan bahwa sistem kita masih belum cukup telus? Kes ini jelas akan terus menjadi perbincangan hangat dalam kalangan rakyat. Bagaimana pula pendapat Anda semua tentang isu ini? Adakah Anda percaya bahwa Ibrahim Ali hanya mangsa keadaan atau beliau juga harus bertanggung jawab atas tindakannya? Apa pula pandangan Anda terhadap tindakan Najib yang menggunakan dana syarikat untuk tujuan politik? Berikan pandangan Anda di ruangan komen di bawah dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel Currents VMY untuk mendapatkan lebih banyak analisis mendalam tentang isu-isu politik dan semasa. Mari kita terus membincangkan isu-isu yang penting demi masa depan negara kita. Sekian sahaja untuk video kali ini. Terima kasih semua.